Bahkan orang munafik pun dakwa juga dia percaya kepada Allah dan percaya kepada Rasul. Tetapi kalau iman dia tu tidak mendalam, kita boleh tengok kesan-kesan dia tu tidak benar dia. Kesan-kesan tidak benar dia tu pada dakwaan dia tu kita boleh tengok pada orang lain. Mungkin dalam perkara dua dia boleh tutup, dia boleh sembunyikan daripada kita. Mungkin dia semayang, kita pun dia sepuluh kita dah. Dia puasa, kita kata dia sepuluh kita dah. Dan pada dakwaan lain serupa. Kita cara kita nak kenal seseorang itu sebagai mukmin yang sebenar, dia tak boleh tengok pada dua perkara. Kena tengok banyak perkara. Banyak perkara. Di antaranya ialah dia kasih ke tidak dengan orang yang ada kena-mengena dengan seseorang. Seperti di sini yang ada kena-mengena dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Ansar. Dia kasih ke tidak? Ini salah satu alamat yang menunjukkan kepada iman dia tu benar ke tidak. Dia berkait dengan iman juga. Walaupun ini alamat yang menunjukkan keimanan seseorang itu, ketulinan ataupun keaslian dalam iman dia tu, dia menunjukkan begitu. Sebab itu dia sebut alamat iman. Yang ni, dengan ini kita boleh tahu orang itu betul-betul dia beriman ke tidak. Sebabnya kalau kita kata orang-orang muhajirin, memanglah nampaklah. Di sini sekali kita tengok apa dia kata alamat iman itu hubbul ansar. Dia tidak kata hubbul muhajirin dan lain-lain lagi, cintakan ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ke. Tiba-tiba dia mari mula-mula sekali ni kalau cinta kepada orang lain ni, selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah kasihkan ansar, bapa. Padahal muhajirin ada, ahli keluarga dia ada. Apa yang sebut ni? Sebab hak ni hak mungkin timbul kemusykilan ataupun kekeliruan ni. Adapun kalau kita kata ahlul bait ataupun keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak pelik. Kalau orang nak sayang kepada dia pun sebab biasalah ahli keluarga. Ahli keluarga kasih sayang tu hak semula jadilah kita kata. Begitu juga golongan muhajirin. Golongan muhajirin kalau nak kira dari segi zahir dia banyak juga pengorbanan dia, bahkan kalau nak kira lebih tinggi lagi lah. Kerana Nabi SAW tu perbuatan mereka tinggalkan tanah air, tinggalkan harta benda, tinggalkan keluarga, putus hubungan, mari ke Madinah. Tinggi. Jadi kalau orang tak kasih kepada hak lagu tu, tak pernah sabar tu, tak pernah sabar, hak tu tidak tinggi lagi. Imam Bukhari ambil dia hak agak payah. Ansar ni orang lain, suku Sakat, tak ada keluarga. Dia duduk orang negeri lain lah kita kata. Kemudian bangsa lain tu tidak Quraisy lah. Yang ni dia puak-puak Ansar, suku, duduk di negeri lain. Lepas tu dia tidak kata bersusah payah kena tinggal negeri dia kerana Islam. Tak nampak tu. Dari segi itu semua, meninggalkan harta benda dia. Bahkan mereka tetap mempunyai harta benda di Madinah. Boleh jadi kita berasa terutama orang zaman tu, dan orang zaman kemudian pun boleh jadi juga. Orang zaman tu dia berasa tidak perlu kasih manalah kepada golongan Ansar ni, sebab peranan dia pun tak ada besar, tidak pengorbanan dia tu pun tidak besar. Boleh jadi kita keliru begitu. Dia pula tidak keluarga, dia pula tidak sebangsa. Walaupun dari segi Arab tu sama-sama Arab lah, tapi tidak Quraisy. Tidak mengorbankan harta benda dia dengan arti meninggalkan tempat harta benda dia. Tidak lagu. Jadi kalau kita kata hak munasabah, kalau Ansar ni lah ia terpinggir sikit, asing sikit daripada lain-lain, keluarga dia muhajirin, sebab dia sendiri pun masuk dalam muhajirin dah. Nabi SAW tu keluarga dia pun dalam muhajirin juga. Hak mana-mana pergi. Hak yang mungkin terpinggir, orang tak ambil beratnya, iaitu golongan Ansar. Imam Bukhari nak cerita kita beriman kena fikir jauh. Mana kaitan itu, kaitan yang walaupun pada pandangan kita jauh, kita kena melarat sampai ke situ, kasih kepada dia. Dan kasih kepada dia tu kita kena mengambil kira ada kaitan dengan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak tu yang paling penting. Hak tu yang paling besar. Kalau nak kira perjuangan Ansar dari segitu, maka dialah hak paling besar sekali.
Dialah hak paling besar sekali. Sebab golongan muhajirin kalau pergi ke lain pun boleh jadi, boleh juga. Tetapi nak cari orang-orang yang sanggup semua sekali secara kumpulan, satu kumpulan, satu masyarakat yang sanggup mati kerana Islam, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ada orang lain, kumpulan lain. Puak-puak Ansar inilah. Puak-puak Ansar ini. Dan mereka kalau kita perhatikan dalam sejarah kan, banyak pengorbanan dia tu. Pengorbanan dia tu banyak, walaupun dia tidak meninggalkan harta benda, tidak meninggalkan keluarga, tetapi pengorbanan dia kepada orang muhajirin sangat banyak. Sehingga boleh kita katakan kalau tak ada orang-orang ataupun golongan seperti Ansar ini, kira-kiranya payah juga nak naik Islam itu. Payah juga nak naik Islam. Dan Nabi SAW, padahalnya sahabat-sahabat dia pergi ke Habsyah tu kan, jumpa dengan Najasyi ke apa. Najasyi sudah Islam. Kalau nak kira nak pergi pindah sana pun boleh. Tapi Nabi SAW tak pilih sana. Allah SWT tak pilih pergi ke sana. Yang dipilihnya pergi ke Madinah. Ini bermakna mereka ini orang yang istimewa, penting dalam sejarah Islam, yang kita tak boleh lupa sama sekali. Tak boleh kita nak kata tak ada kena-mengena dengan Rasulullah, tak perlu kita sayang kepada dia, apalagi kita nak benci kepada dia. Itu tak kena sama sekali. Inilah maksudnya. Ayatul iman hubbul ansar, ayatul nifaq bughdul ansar. Jadi orang-orang munafik, orang-orang munafik ni boleh kata secara kumpulan yang ramai, dia bermula di Madinah. Di Mekah tu ada tapi tidak banyak. Tetapi secara kumpulan di Madinah, terdiri daripada orang-orang Yahudi ataupun tidak Yahudi, Arab, yang merupakan sekutu kepada puak-puak Ansar ini. Puak-puak Ansar ni, Nabi SAW kata gini, dia nak bagi tahu kepada sahabat-sahabat dia bahawa tanda di sini orang yang beriman sebenarnya lagu mana. Dia senang hati, dia sayang, dia kasih kepada Ansar. Mungkin hak lain dia buat, dia dapat menutup mata kita dengan perbuatan-perbuatan dia yang lain. Tetapi hak ni mesti kita boleh kesan. Salah satu cara kita nak mengesan orang munafik itu ialah dengan kita tengok dia kasih ke tidak kepada orang Ansar. Kalau dia kasih kepada orang Ansar tidak kerana lain sebenarnya, kerana Ansar itu telah membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah memperjuangkan agama. Kerana tu, bukan kerana pribadi Rasulullah secara pribadi, tidak. Kerana tu berarti dia kasih kepada agama. Kalau dia kasih kepada Ansar berarti dia kasih kepada agama, tidak kerana lain. Golongan Ansar ni terima Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan kerana nak menegakkan agama. Sehingga selepas Nabi SAW berpindah ke sana ni, semua jadi musuh kepada puak-puak Ansar. Mereka, kedudukan mereka betul-betul terancam. Tanda imannya iaitu kasih kepada Ansar. Dan tanda nifak Nabi SAW nak rayak kepada sahabat-sahabat dia pada masa itu ialah benci kepada Ansar. Sebab mana benci kepada Ansar ialah benci, tak suka Islam ni naik, tak suka Rasulullah SAW mengembangkan agama dia. Itu maknanya. Sebab tak ada maksud lain Ansar ni. Gitu sekali perjuangan dia. Sehingga kalau orang bencikan kepada dia, berarti benci kepada Rasulullah. Benci kepada Rasulullah adalah kafir lah, tidak Islam. Ni ada kaitan juga tu. Cintakan Ansar dengan iman, dengan kekufuran, ada kaitan juga. Dan kalau cintakan Rasulullah, makna cintakan Islam. Cintakan Ansar, cintakan Rasulullah, maknanya gitu. Kalau tidak cintakan Rasulullah, Ansar, maknanya tidak cinta kepada Rasulullah, tidak cinta kepada agama. Itu. Kemudian Nabi SAW banyaklah dalam riwayat-riwayat dia, dalam Bukhari ni pun akan datang, kita akan jumpa, iaitu kelebihan Ansar ini, kelebihan Ansar ni, sehingga disebutkan alamat iman ialah hubbul Ansar ni.
Iaitu kita tengok banyak dalam hadis kan, Nabi SAW sebut